A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Yang pertamanya, radina billahi rabba, kami redha Allah Tuhan kami, wa bil islami dina, Islam cara hidup kami, wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah, dan kami semua percaya Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah seorang nabi dan juga rasul. Rabbi yassir wa la tu'assir, fa inna taysir alayka yasir, Rabbi tamim bil khair. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. InsyaAllah malam ni kita akan membaca sambungan kitab yang diberi nama Ancaman Meninggalkan dan Melewatkan Sembahyang, karangan Ar-Rashid At-Tazufi Halabi Ibn Mustafa Ar-Rashid, yang diterjemahkan oleh Ustaz Saharul Abidin dengan Ustaz Ni Roslan Mustafa. Sebuah kitab kecil berkaitan dengan ancaman kepada siapa? Ancaman orang yang meninggalkan solat, dan juga ancaman bagi orang yang melewatkan solat, yang melewatkan sembahyang, yang menangguh-nangguhkan solat. InsyaAllah kita akan sambung berkaitan dengan peringatan. Sebelum ni kita dah lihat bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala dan juga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam memberitahu dan memberikan ancaman kepada kita bahawa di dunia lagi Allah akan berikan balasan kepada orang yang meninggal dan melewatkan solat. Balasannya apa? Umurnya tidak diberkati, kehidupan dia menjadi susah. Allah Subhanahu Wa Taala akan cabut nur daripada wajahnya. Nur apa? Nur cahaya yang baik daripada wajahnya. Sebab tu kita dapat tengok kalau orang tu mukanya handsome ke cantik sekalipun, tapi bila kita tengok wajah dia, tak berasa nak tenang, tak berasa nak bagus, tak rasa nak duduk lama dengan dia. Melainkan ada pula orang tu yang wajah ni biasa saja, yang orang kategorikan sebagai hodoh, tapi sebab kita tengok dia ada satu benda yang kita berkenan dengan dia. Mungkin itulah yang dinamakan sebagai nur cahaya orang yang soleh. Allah cabut keberkatan tersebut. Dan kita dah lihat juga bagaimana itu di dunia. Apabila dia mati, Allah hina dia, Allah hina kematian dia. Bila kita cerita tentang kehinaan kematian ni, ceritanya merupakan satu perjalanan yang panjang. Saat pertama kita ditarik nyawa tu, kita dah akan hina sampai bila? Hinalah sampailah mahsyar nanti, sampailah akhirat. Dan Allah juga kita dah lihat dah bagaimana balasan di dalam kubur pula. Tadi waktu dia mati, sekarang balasan dia di dalam kubur. Di dalam kubur Allah Subhanahu Wa Taala sempitkan kubur dia, sehinggakan tulang belulang dia, sehinggakan dia punya tulang rusuk dia berselisih, bunyilah sempit. Dan Allah Subhanahu Wa Taala menyediakan siksaan, merupakan Allah menghantar seekor ular yang bernama Asy-Syuja'. Ular inilah yang akan menyiksa dia, dan dia akan dibakar di dalam kubur lagi. Allah Subhanahu Wa Taala akan membakar. Dan kemudian kita dah lihat juga di mahsyar Allah Subhanahu Wa Taala akan menyusahkan timbangan dia. Muka dia akan diheret, muka akan diheret ke tanah sehingga menuju mahsyar, dan dia akan mendapat kesusahan dalam timbangan dia. Maksudnya Allah akan menghisap dia dengan susah. Lama
lama dia berdiri di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala dalam urusan hisab. Kemudian malaikat akan ambil dia dan campak dan humbankan dia di dalam neraka. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, bahawasanya dia akan dikeluarkan. Maksudnya amalan dia apa yang akan dikeluarkan dulu? Solat. Apabila dia tak selesai dengan solat dia bukan di kalangan orang yang mendirikan solat, maka Allah tak akan tengok amalan yang lain. Terus confirm dia adalah ahli neraka. Bayangkan bayangkan solat itulah kunci segala-galanya untuk Allah tengok amal kebaikan kita yang lain. Kita seboleh-bolehnya cuba solat. Jangan tinggal solat, kerana solatlah kunci. Apa yang kita harapkan lain? Apa yang kita harapkan? Kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Apa yang kita harapkan? Rahmat Allah Subhanahu Wa Taala untuk masuk syurga. Ya, kita akan dapat syafaat Nabi. Tapi kalaulah kita di kalangan orang yang tidak mendirikan solat, agak-agaknya kita nak selawat tak pada Nabi? Kita nak ingat tak dengan Nabi? Kita nak ingat tak dengan Nabi secara kerap? Mustahil. Solat pun kita tak buat, mustahil untuk kita mengingati Nabi. Dan jauhlah kita daripada rahmat Allah apabila hari pembalasan sampai kepada kita nanti. InsyaAllah malam ni kita akan sambung. Itu adalah perkara yang kita tengok pada pertemuan yang lepas. Kita akan sambung tentang peringatan. Pengarang kitab ni tulis apa? Pengarang kitab ni bagi tahu wajib orang yang meninggalkan sembahyang segera menggantikan sembahyang. Orang yang meninggalkan solat wajib dia menggantikan solatnya yang ditinggalkan tanpa uzur ataupun tanpa halangan. Pengarang kitab ni kata wajib orang yang meninggalkan solat dengan sengaja dan juga tanpa ada sebab yang munasabah, dia lewatkan solat kemudian ditinggalkan solat tu, wajib bagi dia menyegerakan untuk mengganti solat tersebut. Kemudian semestinya dia menggunakan seluruh waktunya untuk menggantikan sembahyang. Bermaksud seluruh waktu yang kita ada sehari 24 jam, sebenarnya kita kena buat kiraan. Kalau orang tu dia rasa diri dia, aku ni tak konsisten. Sebab apa? Dah lama dah. Zaman remaja dulu banyak tinggal solat. Kita kira umur kita balik. Okey, kita ambil lah, kalau kita betul-betul tak solat lah, ambil umur kita dalam 18 tahun. Sekarang umur kita dah 30 tahun. Dalam tempoh itu kita kirakan, dalam setahun ada 365 hari, dalam sehari ada 5 waktu. Kita darabkan dan kita buat satu anggaran. Jadi 24 jam, kata pengarang kitab ni, kita mestilah menggunakan waktu kita, jangan dibazirkan selain daripada kita mengqadakkan solat kita. Kita gantikan solat kita. Dengan cara macam mana? Dengan menggunakan keseluruhannya waktu yang ada. Bermaksud kalaulah kita nak mula solat, kita dah baru nak belajar berjinak-jinak nak solat, kita solat, habis solat kita qada solat. Maksudnya kalau kita sembahyang subuh, habis solat subuh kita qada subuh. Kalau kita sembahyang zuhur, kita qada zuhur. Kalau kita ada ruang, dah qada zuhur, kita qada lagi. Maknanya kita jadikan dua kali zuhur untuk tampung yang selama ini kita meninggalkan solat. Kena usaha ke arah qada solat itu. Allah nak tengok kita punya permulaan kita. Allah nak tengok adakah kita mula mengqada dan juga adakah kita mula berusaha untuk memperbaiki solat kita. Jadi masa tu kita jangan bersusah payah untuk sembahyang sunat yang lain. Maksudnya menjadi kewajipan ketika itu adalah solat qada dia, solat wajib dia, yang dia perlu tunaikan dahulu sebelum dia buat sembahyang tahajud, sebelum dia sibuk untuk membuat solat-solat seperti solat tasbih yang lama dan juga solat-solat hajat dan sebagainya. Yang dia perlu usahakan adalah solat qada dia. Dia tak perlu sibuk-sibuk untuk solat. Boleh solat, tak ada masalah.
solat ba'diyah, qabliyah, lepas zuhur, solat sebelum zuhur dan selepas zuhur, boleh, tak ada masalah, dapat pahala. Tapi menjadi kewajipan kepada dia menggunakan waktu dia untuk dia menggantikan solat-solat dia yang telah dia tinggalkan, selain masa yang perlu digunakan untuk perkara yang perlu dilakukan seperti makan dan tidur. Maksudnya usahakan selain daripada makan dan tidur, waktu yang kita ada tu gunakanlah untuk solat, untuk qada solat-solat kita yang pernah kita tinggalkan. Dia tidak boleh sembahyang sunat ketika itu sehingga selesai mengqada sembahyang, iaitu apabila dia sembahyang sunat, sama ada sunat rawatib yang saya ceritakan tadi atau selainnya, walaupun mendapat sahih mengatakan sah sembahyang, walaupun pendapat mengatakan sah dia sembahyang sunat yang lain, tapi wajib kepada dia untuk mengqadakan solat tersebut. Ini adalah pendapat yang dipegang oleh ulama walaupun ianya pendapat mazhab Hanafi. Kita tengok Imam Syafi'i kata apa? Imam Syafi'i berpegang dengannya. Imam Syafi'i pun bersetuju dan menyatakan dia hendaklah meninggalkan semua jenis sembahyang sunat rawatib dan selainnya dan tidak menunaikan dan sibuk menunaikan sembahyang qada. Maksudnya dia sibuk dengan sembahyang qada daripada solat-solat rawatib yang lain dan solat-solat sunat yang lain. Wajib kepada dia menyibukkan diri dia untuk sembahyang qada, walaupun selepas sembahyang subuh ataupun asar. Qada solat ni dia tak ada waktu. Maksudnya dia tak ada waktu haram untuk solat. Bila-bila masa saja dia boleh solat untuk solat sunat qada. Untuk solat qada dia, untuk solat fardu dia yang ditinggalkan wajib untuk dia qada, dan tak ada waktu yang diharamkan untuk qada. Bila-bila masa saja dia ada waktu, dia nak sembahyang qada fardu dia, boleh dibenarkan. Kerana kebanyakan ulama menyatakan orang yang buta huruf tidak mempunyai pegangan, kerana setiap 70 rakaat sembahyang sunat menyamai 1 rakaat sembahyang qada. Nak ceritakan betapa keutamaan sembahyang qada daripada sembahyang sunat-sunat yang lain. Qada ni apa? Sembahyang qada lah sembahyang ganti yang dia pernah tinggalkan dengan sengaja ataupun tidak sengaja. Sembahyang wajib dilakukan oleh setiap mukallaf yang berdiri. Maksudnya solat ni siapa saja yang mukallaf, dia adalah orang yang berakal, Islam, dan juga dia mengetahui waras, dan juga dia merupakan orang yang memahami dan juga orang Islam. Wajib dia melakukan solat. Maksudnya tak ada sebab untuk dia tidak solat 5 waktu. Jika tidak boleh berdiri kerana sangat susah dan menghilangkan khusyuknya, dia boleh sembahyang duduk. Kalau tak boleh sembahyang berdiri, boleh sembahyang duduk. Jika tidak boleh duduk, dia boleh berbaring, solat dalam keadaan berbaring. Sekiranya dia tidak boleh berbaring, hendaklah dia sembahyang terlentang sambil mengangkat kepalanya dengan bantal untuk menghadap kiblat. Dan ketika rukuk dan sujud, dia hanya mengisyaratkan sahaja. Kalau orang tu sembahyang duduk, dia rukuk, dia tundukkan sedikit badan dia. Dan kalau dia sujud, dia kena lebihkan sikit tunduk. Mesti bezakan rukuk dengan sujud. Rukuk separuh tunduk dan sujud terus sujud. Isyarat dia mesti untuk membezakan apa? Membezakan rukun tersebut. Membezakan rukun tersebut. Rukuk dan sujud mesti dibezakan. Dan itulah isyarat yang perlu dilakukan. Maksudnya tak ada sebab untuk tak solat. Dan ketika rukuk dan sujud, dia memberi isyarat dengan kepalanya dan hendaklah dia merendahkan ketika sujud daripada rukuk. Sekiranya tidak boleh melakukan semua itu, dia hendaklah memberi isyarat dengan keningnya. Sampai macam tu sekali, kalau dah tak boleh sangat nak bergerak pun, isyaratkan dengan kening. Bayangkan dia lakukan perbuatan tersebut. Sekiranya tidak mampu juga, wajib melakukan segala perbuatan sembahyang dengan hati. Kalaulah tak boleh langsung, kita katakanlah dia tu sebagai orang yang stroke, tak boleh bergerak langsung. Anak-anak ke ataupun keluarga ke, ingatkan dia, ataupun tolong dia ambil wuduk dan
bantu dia untuk solat. Cakap dia, okey, abah ataupun ayah ataupun mak, adik ke abang ke, dah sampai masuk waktu, dah tolong dah ambilkan wuduk, bolehlah solat. Solat apa? Dengan cara dia membayangkan pergerakan itu dalam hati. Jadi dia sembahyang lah, dia bayangkan dia tengah berdiri, kemudian dia tengah rukuk, dia tengah sujud, dia tengah tahiyat, dia tengah beri salam. Bayangkan pergerakan tersebut. Maksudnya tak ada sebab pun untuk tinggal solat. Dan dia solat dengan melakukan perbuatannya di dalam hatinya. Kewajipan sembahyang itu tidak akan gugur daripadanya selagi akalnya berfungsi. Orang gila je yang tak boleh solat. Orang gila saja yang tidak perlu ada kewajipan solat. Selagi akalnya berfungsi, akal berfungsi, kudung ke, kaki putus ke, kudung dua-dua, kaki pun dua-dua kudung, tapi akal dia berfungsi, dia wajib untuk solat juga. Tak ada sebab untuk meninggalkan solat. Hanya orang yang mempunyai akal, masalah akal saja dikecualikan daripada kewajipan sembahyang. Inilah mazhab, ini disepakati oleh kesemua mazhab, mazhab Syafi'i, Maliki, mazhab Hambali dan juga mazhab Hanafi. Semua sepakat bahawa solat ini mestilah dilakukan dalam keadaan apa sekalipun. Dalam keadaan boleh berdiri, tak boleh berdiri, duduk, tak boleh duduk, baring, tak boleh baring, terlentang, tak boleh terlentang, isyarat, tak boleh isyarat, bayangkan dalam hati sahaja. Itu pun sudah memadai. Tak ada sebab untuk orang itu meninggalkan solat. Meninggalkan solat. Seterusnya kita tengok sebuah kisah. Pengarang kitab menukilkan sebuah kisah yang diriwayatkan bahawa seorang perempuan di kalangan Bani Israel, Bani Israel di zaman Nabi Musa. Di zaman Nabi Musa, dia datang kepada Nabi Musa. Seorang wanita Bani Israel datang menemui Nabi Musa, lalu berkata, "Wahai Nabi Allah, aku telah melakukan satu dosa besar." Dia bagi tahu dekat Nabi Musa, dia kata, "Wahai Nabi Allah, aku dah melakukan dosa besar." Maksudnya dia nak buat pengakuan di hadapan Nabi. Dia kata apa lagi? Dia kata, "Aku telah melakukan satu dosa besar dan aku telah bertaubat kepada Allah. Maka berdoalah kepada Allah agar Allah mengampunkan dosaku dan menerima taubatku." Dia dah bertaubat pada Allah. Pada zaman itu dia jumpa Nabi. Sebab zaman tu ada Nabi Musa. Dia jumpa Nabi, dia minta supaya Nabi Musa ni doa kepada Allah supaya terima taubat dia, supaya terima taubat dan pengampunan, dan mengharapkan pengampunan. Dia minta Nabi Musa berdoa kepada Allah. Lalu Nabi Musa bertanya, "Apakah doamu? Apakah dosamu?" Nabi Musa tanya dengan perempuan tu, "Apa dosa kamu?" Perempuan itu pun jawab, "Wahai Nabi Allah, aku telah berzina dan melahirkan anak dan aku telah membunuhnya." Pertamanya, kesalahannya berzina, dosa besar. Kemudian dia membunuh anak tu, dosa membunuh pula pun dosa besar. Maka Nabi Musa menyatakan kepadanya, "Keluarlah wahai perempuan jahat, jangan turun api daripada langit lalu membakar kamu." Nabi Musa kata apa? "Keluarlah kamu, janganlah disebabkan dosa-dosa yang kamu lakukan ni Allah timpakan bala sehingga api-api jatuh daripada langit." Sampai macam tu sekali Nabi Musa ni bagi jawapan. Lalu perempuan tadi pun keluar dengan perasaan kecewa. Lantas malaikat Jibril datang, Allah utuskan untuk berjumpa dengan Nabi Musa. Dan Jibril pun bagi tahu, "Wahai Musa, Tuhan kamu berfirman kepada kamu." Ini adalah mukjizat ataupun wahyu yang telah diturunkan kepada Nabi Musa. Apa? Jibril bagi sampaikan pesanan daripada Allah. Allah beritahu kepadanya, "Kenapa kamu menghalau perempuan yang bertaubat, wahai Musa? Adakah kamu telah tahu siapakah yang lebih jahat daripada perempuan tadi?" Jibril sampaikan pesan kepada Nabi Musa. Dia kata, "Kenapa kamu halau orang yang telah bertaubat? Tahu tak ada satu kesalahan, dosa yang lebih besar daripada apa yang perempuan tu buat tadi?" Nabi Musa bertanya, "Wahai Jibril, siapakah yang lebih jahat daripadanya?"
Jawab Jibril, orang yang sengaja meninggalkan sembahyang. Ya Allah, nampak tak? Orang yang sengaja meninggalkan sembahyang itu adalah lebih teruk daripada berzina dan juga membunuh anak zina dia tu. Lebih teruk. Sebab apa? Perempuan tu dia bertaubat selesai, tapi apabila dia meninggalkan solat dengan sengaja, dia lebih buruk lagi daripada orang ni tak buat dosa pun. Dia baik, tolong orang, tak kacau orang, tak berbunuh, tak berzina, tak minum arak, tapi dia tak solat. Dia tu, orang yang macam tu lebih teruk lagi daripada orang yang berzina dan juga membunuh. Betapa Allah Subhanahu Wa Taala nak bagi tahu kepada kita bahawa betapa hinanya dan jahanamnya orang yang meninggalkan solat ni. Orang yang meninggalkan solat ni dengan sengaja, saja-saja tak nak solat, saja-saja tak nak solat. Apa lagi pengarang kitab ni bagi tahu. Pengarang kitab ni kumpulkan ada satu hadis daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala telah mewajibkan ke atas makhluk suatu perkara yang lebih dikasihi dari selepas tauhid daripada sembahyang. Sekiranya terdapat perkara yang lebih dikasihi daripada sembahyang, nescaya para malaikat akan menyembahnya. Terdapat di kalangan malaikat itu yang rukuk, yang sujud, di kalangan mereka yang berdiri dan duduk. Antaranya malaikat yang Allah Subhanahu Wa Taala ciptakan ada tugas dan dia apa? Tugasan dia apa? Ada malaikat tu dia sujud saja. Daripada awal dia diciptakan sehinggalah akhir hayatnya dia sujud saja. Dan apabila kiamat dia dimatikan dan dia dibangkitkan, dia kata, ya Allah, aku tidak sujud dengan sujud yang selayaknya buat kamu. Bayangkan dia sujud saja, tak buat apa-apa, tak makan, tak minum. Dia sujud sampai tahap macam tu pun sekali dia kata apa? Ya Allah, aku tidak sujud dengan sempurna. Maksudnya apa? Dia kata tidak selayaknya lagi. Aku ni sujud aku ni tidaklah berapa layak kalau nak dibandingkan dengan keagunganmu. Maksudnya malaikat tersebut merendah diri dan merasakan bahawa sujud dia tu tidaklah berapa bagus nak dibandingkan dengan keagungan Allah Subhanahu Wa Taala yang selayaknya disembah. Daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada para sahabat, katakanlah ya Allah, ya Tuhanku, jangan jadikan di kalangan kami orang yang celaka. Orang apa? Orang yang meninggalkan solat. Orang yang meninggalkan solat. Dalam satu riwayat, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada Jibril, wahai Jibril, adakah umatku meninggalkan sembahyang selepasku? Lalu Jibril menjawab, ya, akan berlaku di akhir zaman segolongan manusia dari umatmu akan meninggalkan sembahyang, melewatkan waktu dan mengikut hawa nafsu, di mana di sisi mereka duit lebih baik daripada sembahyang mereka. Ini yang terjadi pada hari ini. Ada orang berkejar-kejar, bangun pagi, awal-awal pagi untuk pergi kerja, untuk mencari rezeki, sedangkan dia lupa pemberi rezeki itu siapa. Dia tinggal sembahyang, dia tinggal waktu subuh. Sebab apa? Nak kejar pergi tempat kerja, nak kejar datang awal pancakat. Sedangkan yang pemberi rezeki itu adalah Allah. Apa yang malaikat ni bagi tahu kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, sebab apa? Pengikut kamu nanti memang akan meninggalkan solat. Umat kamu akan meninggalkan solat selepas kamu dan melewatkannya mengikut hawa nafsu. Sebab apa? Di sisi mereka duit itu adalah lebih baik. Maksud duit itu lebih baik adalah pekerjaan kita dan juga pekerjaan kita demi menampung kehidupan kita, nafkah kita. Kita lebih utamakan mencari nafkah, sumber pendapatan kita. Apa yang malaikat kata? Diriwayatkan bahawa malaikat berkata kepada orang yang meninggalkan sembahyang subuh, wahai penjenayah, kepada orang yang meninggalkan sembahyang zuhur, wahai orang yang rugi, kepada orang yang meninggalkan solat asar, wahai penerhaka, untuk orang yang meninggalkan maghrib, dan wahai si kafir, bagi orang yang meninggalkan solat isyak. Wahai pelupa, nescaya Allah melupakan kamu. Itulah riwayat
yang ada dalam kitab Fathul A'lam. Dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda kepada Abu Hurairah, "Wahai Abu Hurairah, suruhlah ahli keluargamu sembahyang, kerana sesungguhnya Allah akan memberikan rezeki. Allah akan memberikan rezeki kepadamu tanpa disangka." Jadi solatlah supaya Allah mengasihani kita, memberi rahmat kepada kita. Dan kita nak tengok yang terakhir, pandangan-pandangan daripada ulama empat mazhab. Pandangan ulama empat mazhab berkaitan dengan orang yang meninggalkan solat. Apa dia? Hukum meninggalkan sembahyang mengikut empat mazhab. Di sisi pendapat mazhab Hanafi, orang yang tidak sembahyang dipukul sehingga bercucuran darah, ataupun dia sembahyang kemudian dipenjara sehinggalah dia sembahyang. Maksudnya kena paksa dan kena hukum selagi mana dia tidak bersolat. Meninggalkan sembahyang kerana malas, tidak ingkar kefarduannya, dibunuh secara hukum hudud, bukan dibunuh dengan pedang kerana kafir. Kemudian selepas dibunuh, ia berjalan sebagaimana hukum Islam yang lain, iaitu dimandikan, disembahyangkan, dikafankan. Kalau dia tak nak berubah juga, jalankan hukum hudud, tapi bukan pancung. Direjam dia secara untuk memastikan dia mati. Dibunuh dengan secara hukum hudud dengan pedang kerana kafir. Meninggalkan sembahyang kerana malas, tidak ingkar kefarduannya, dibunuh secara hukum hudud, bukanlah dibunuh dengan pedang kerana kafir. Kemudian barulah jenazah dia apabila dah mati diselesaikan mengikut secara Islam, iaitu dimandikan, disembahyangkan dan dikafankan. Itu adalah mazhab Hanafi. Kita tengok pula mazhab Syafi'i. Sesiapa yang meninggalkan sembahyang kerana malas, bukan ingkar kefarduannya secara hukum hudud, bukan dibunuh dengan pedang kerana kafir, dan walaupun satu sembahyang atau Jumaat dengan syarat keluar waktunya yang sebenar, jikalau dia berkata aku sembahyang zuhur di suatu tempat yang sepakat kefarduannya, dan hukum selepas dibunuh ia dikafankan, disembahyangkan, diwarisi harta pusakanya. Kata Imam Syafi'i pula, Imam Syafi'i kata apa? Kalaulah dia jenis orang yang tidak sembahyang dan ingkar kefarduannya secara hukum hudud, bukan dibunuh dengan pedang kerana kafir, dan walaupun satu sembahyang itu adalah melibatkan sembahyang Jumaat. Maksudnya apa? Pun sama juga dengan mazhab daripada mazhab yang kita bincangkan tadi, iaitu mazhab Hanafi. Dan pendapat mazhab Hambali, dibunuh kerana meninggalkan satu sembahyang kerana kufur dengan syarat keluar daripada waktunya yang diperlukan dan berlaku ke atas hukum orang yang murtad, maka tidak boleh disembahyangkan kerana atasnya, dan tidak boleh diwarisi harta pusakanya, dan harta bendanya menjadi fa'i, yakni ghanimah. Ghanimah ni maksud apa? Ghanimah ni ada harta yang dirampas. Seterusnya tidak wajib dimandikan, dikafankan, dikebumikan. Hambali ni dia lagi strict lagi strict. Sebab apa? Selepas dah dihukum bunuh, seterusnya tidak diwajibkan mandi, dikafankan dan dikebumikan, dan bangkainya harus diberi makan kepada anjing. Ya, jika menyakitkan orang yang lalu lalang dengan baunya, maka wajib menanamnya. Betapa inanya. Ini adalah pandangan-pandangan mazhab, pandangan-pandangan mazhab, dan disyaratkan harus membunuhnya di sisi mazhab Imam Syafi'i. Semua sepakat bahawa kalaulah perkara ini diamalkan, hukum Islam ini diamalkan dan ditegakkan di Malaysia, insya-Allah, bukannya saya nak bagi tahu semuanya mati, maksudnya kita akan lebih gerun. Jadi kita akan solat. Sebab apa? Sebab hukumnya adalah hukuman mati. Tapi bukannya terus dibunuh, mestilah dinasihatkan, ajak dia untuk solat. Tapi kalau dia tidak bersolat juga, barulah hukum hudud ni terlaksana. Dia banyak lagi lah dia punya tata cara hudud dia, dan juga banyak lagi lah yang perlu kita ketahui
berkaitan dengan pandangan-pandangan imam-imam empat mazhab ni, apa yang perlu dilakukan. Dia ada huraian dia, ada fiqh dia, ada tata cara dia, apa yang perlu dan tidak perlu, dan semua tu kena belajar. Yang saya bagi tahu tadi hanyalah secara ringkas saja. Kadang benda tu kalau kena didatangkan dengan saksi, barulah perkara tu dijalankan. Sesuatu hukum itu dijalankan. Dia adalah dia punya tata cara dan juga kaifiat dia dalam menjalankan hukum bagi orang yang tidak solat. Jadi sekadar itu dulu, insya-Allah kita dah habis dah membaca berkaitan dengan ancaman meninggalkan dan melewatkan sembahyang karangan Ar-Rasyid At-Tazufi, Halabi Ibnu Mustafa Ar-Rasyid. Sekadar itu dulu, yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.